Pelan Strategik Balai Seni Negara disediakan oleh Budi bin Basuki, Jasrin binti Zainal, Muhammad Syukri bin Abu Jamin, Rajantira Anak Lelaki Samraj. Disediakan untuk Dr. Sharina binti Samsudin. Salam sejahtera, nama saya Rajantira 260-829. Saya akan bincangkan mengenai pelan strategik Balai Seni Negara untuk tajuk persembahan kami. Saya akan bincangkan mengenai pengenalan, visi, misi dan objektif. Komunikasi merupakan satu bentuk perubahan yang penting dan perlu beri diperhatikan di mana-mana organisasi. Perancangan komunikasi akan menentukan kejayaan dan kegagalan sesebuah organisasi. Apa pula itu komunikasi strategik? Komunikasi strategik merupakan satu cara yang amat berkesan dan berupaya untuk memberikan kejayaan yang besar sekiranya dijalankan dengan teliti dan dirancang dengan betul. Namun demikian, ianya tidak akan membuahkan hasil dalam masa yang singkat. Untuk perancangan aktiviti komunikasi strategik organisasi mini yang dirancang dalam tugasan ini, kami akan membincangkan mengenai usaha-usaha berkaitan dengan perancangan aktiviti komunikasi strategik yang dicanangkan untuk peningkatan mutu dan prestasi cawangan jaringan pendidikan di Balai Seni Negara. Untuk bagi saya akan bincangkan misi, visi dan objektif. Misi untuk program ini ialah memacu pembangunan seni visual yang berdaya saing bagi meningkatkan sumbangan dan kepada sosial dan ekonomi. Misi kedua ialah menerajui usaha menggalakkan pelibatan warga organisasi dalam aktiviti yang dijalankan. Manakala misi yang ketiga ialah cawangan yang berupaya untuk mengambil berat kebajikan pekerja. Seterusnya, visi. Untuk visi yang pertama ialah menerajui pembangunan seni visual terunggul di Asia Tenggara. Visi kedua ialah mewujudkan warga organisasi cawangan jaringan pendidikan Balai Seni Negara yang berupaya berkomunikasi dengan jayanya. Visi yang ketiga ialah menjadikan warga organisasi cawangan jaringan pendidikan Balai Seni Negara mampu bersaing dan mempunyai daya saing yang tinggi. Kita pergi kepada objektif. Objektif pertama ialah membeli dan memperoleh karya. Kedua, memelihara dan memelihara objek seni. Ketiga ialah menganjurkan pameran. Keempat, mendayakan usaha aktiviti seni. Kelima ialah bantuan kepada penggiat seni. Keenam ialah memberikan sokongan dan khidmat nasihat. Dan terakhir ialah memajukan pembangunan seni visual. Sasaran untuk program ini ialah kaki tangan Balai Seni Negara dan juga masyarakat umum. Sekian, terima kasih. Persembahan seterusnya akan dilakukan oleh ahli kumpulan saya. Terima kasih. Giliran saya pula, Jasrin binti Zainal, nombor matrik 260281, iaitu hala 7 pelan strategik bagi Balai Seni Negara untuk 3 tahun, iaitu dari 2022 hingga 2023. Kita terus ke topik adalah trust. Yang pertama adalah meningkatkan penlibatan aktiviti organisasi dalam menyumbang aktiviti jaringan dan pendidikan. Untuk hala 7, mempertingkatkan pemahaman dan keterlibatan kaki tangan kepada aktiviti seni budaya yang dianjurkan oleh cawangan jaringan dan pendidikan. Ringkasannya adalah usaha ataupun kita bagi kefahamannya, penjelasannya adalah usaha bagi memartabatkan dan menyemarakkan seni budaya di kalangan kaki tangan Balai Seni Negara yang boleh membuka peluang kepada kaki tangan mengenal apa itu Balai Seni Negara itu sendiri. Dan dengan penyertaan dan perkhidmatan semua kaki tangan, tak kira pengurusan atau operasi, dan yang amat terbuka kepada semua kaki tangan di dalam Balai Seni Negara. Terus yang kedua adalah memantapkan persekitaran kondusif
dalam program kesawanan, membuka peluang kepada kaki tangan menjadi lebih berdaya usaha dan memperbagaikan kemahiran sedia ada dan memberi ilham dan ilmu pengetahuan kepada kaki tangan dalam menjadi usahawan dalam bidang kesenian. Okey, cawangan, ringkasannya adalah cawangan, jaringan dan pendidikan banyak menganjurkan bengkel yang boleh diturut serta oleh kaki tangan yang menjadikan kita kembali seni salah satu bidang perniagaan yang boleh mendapat pendapatan yang lumayan. Okey, yang terus ketiga adalah meningkatkan kecekapan dan kesanan penyampaian perkhidmatan jaringan dan pendidikan, iaitu pemantapan tadbir urus ke arah organisasi berprestasi tinggi dan adanya pegawai dan kaki tangan yang kebanyakan mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang tertentu bagi meningkatkan kebakaran dan pengkhususan sesuatu bidang. Okay, ringkasan ini adalah setiap kaki tangan perlu ada tahap pencapaian ilmu yang tinggi seperti ijazah sarjana muda ataupun sehingga ke falsafah kedoktoran bagi pakar sesuatu bidang yang membolehkan Balai Seni Negara mencapai kecekapan dalam bidang seni yang boleh memberi manfaat kepada orang luar dan boleh memberi nasihat manfaat dan memberi nasihat kepada pihak luar bagi meningkatkan penganjuran sesuatu program yang dianjurkan oleh cawangan dan jaringan oleh cawangan, jaringan dan pendidikan. Okey. Dan saya pas ke partner saya dalam adik berdua saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syukri bin Abu Jamin, nombor metrik 260686 akan membincangkan yang berkaitan dengan tugasan kami berkenaan dengan pelan strategik cawangan, jaringan dan pendidikan Balai Seni Negara, iaitu fokus analisa SWOT yang dijalankan. Analisa SWOT adalah satu aktiviti yang mana kita ingin menangani isu yang dihadapi, siapa yang terlibat, siapa sasaran, iaitu pelanggan ataupun khalayak, dan apakah yang sedang menjadi perhatian khalayak dan apakah faktor yang mempengaruhi situasi khalayak, yang mana SWOT analisa melibatkan strength, weakness, kelemahan, opportunity, peluang dan juga threat, ancaman. Untuk melakukan analisa SWOT ini, berbagai cara yang boleh kita laksanakan adalah pertama sekali kita boleh melalui daripada analisa audit komunikasi dan organisasi. Kedua, kita akan boleh dapat daripada analisa kepuasan pelanggan melalui program-program yang telah pernah dan dijalankan. Dan yang ketiga sekali, kita boleh mengetahui atau menganalisa berdasarkan daripada pandangan dan cadangan khalayak terhadap organisasi itu tersebut. Dalam analisa SWOT ini, kita akan jalankan memfokuskan pada 3 fokus utama mewakili 3 trust yang telah dipilih, iaitu keorganisasian bagi trust 1, persekitaran bagi trust kedua, dan analisa komunikasi dalaman bagi trust yang ketiga. Di mana analisa ini kita ambil dan kita kena pasti dari segi kekuatan organisasi tersebut, kekuatan sumber tersebut, dan kita melihat ada kelemahan-kelemahan yang berdasarkan yang mungkin berlaku pada sikap dalam organisasi dan perjalanan ataupun struktur organisasi tersebut, atau kelemahan atau kekurangan yang ada pada sudut persekitaran organisasi tersebut. Dan kita akan melihat juga peluang, apakah peluang yang boleh dijalankan berdasarkan daripada kekuatan yang diperolehi ataupun analisa kekuatan yang kita boleh dapat. Dan di situ kita juga melihat ancaman-ancaman yang boleh menjejaskan dan perlu diatasi di masa hadapan, supaya ancaman ini akan menjadi satu peluang yang boleh ditambah baik atau diperbaharui dalam langkah-langkah strategik dan pelan strategik yang dicadangkan nanti. Untuk seterusnya, bagi pelan strategik, harus kita fahami bahawa pelan strategik merupakan satu perancangan strategik yang disusun dan bukan bersifat ad hoc untuk dilaksanakan. Menurut Betterman dan Shell 1996 menyatakan perancangan ialah satu proses sistematik dalam membuat keputusan mengenai matlamat dan aktiviti jangka panjang, sama ada di antara individu, kumpulan, unit kerja dan juga organisasi. Jadi bagi plan strategik ini, kita bagikan pada 3 trust, mana 3 plan strategik, yang mana trust pertama meningkatkan penglibatan kaki tangan organisasi dalam menyumbang aktiviti cawangan. Dan di sini langkah strategik yang dicadangkan adalah mengadakan aktiviti khusus dalaman melibatkan kaki tangan Balai Seni Negara di pelbagai peringkat melalui program yang disusun
program latihan kerja pasukan ataupun sukan secara bulanan. Dan indikator yang bagi untuk langkah strategik 1 adalah 12 program yang melibatkan penglibatan semua jawatan kuasa ataupun seksi ataupun jabatan. Dan kita sasarkan dilakukan pada sepanjang tahun 2022, yang mana tindakan-tindakan itu akan dilaksanakan oleh ketua-ketua organisasi sebagai moderator ataupun sebagai pengurusi untuk melaksanakan. Dan dan task pertama juga, langkah strategik kedua yang menjalankan kerjasama strategik bersama agensi institusi pengajian tinggi untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan, yang mana kita akan melaksanakan program-program, menyusun program-program dengan usaha daripada agensi-agensi berkaitan, yang mana indikator ataupun sasaran pelaksanaan ini juga 12 program sepanjang tahun yang akan dilaksanakan bagi tempoh 2023 hingga 2024. Dan bagi trust kedua, memantapkan persiapan kondisif dalam program keusahawanan. Langkah strategik pertama adalah mengiktiraf atau mengenal pasti sistem pembangunan latihan usahawan. Itu kita akan mengiktiraf sistem pembangunan latihan usahawan. Dan langkah strategik kedua, mentauliah tenaga mahir dan juga kejuruteraan. Mana langkah strategik ketiga adalah untuk pembangunan sistem pengkalan data, yang mana data-data atau maklumat akan dikumpul dan digunakan bagi memastikan kelancaran sistem tersebut. Dan trust yang ketiga iaitu telah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan cawangan jaringan pendidikan, yang mana 3 langkah strategik yang akan diwujudkan, iaitu pertamanya mewujudkan sistem penyampaian berkesan, yang mana sasaran untuk melaksanakannya adalah sepanjang tahun, iaitu bermula 2022 hingga 2023. Yang mana langkah strategik kedua yang menaik taraf kemudahan pembangunan, yang mana ini melibatkan kewangan dan faktor-faktor prosedur. Program ini akan melakukan audit dan perolehan dalam mengenal pasti keperluan cawangan mana program yang akan dilaksanakan, dan indikatornya pastinya untuk menukar dan menaik taraf kemudahan fasiliti mengikut garis panduan kewangan yang akan dilaksanakan selama setahun, iaitu tahun 2022. Langkah ketiga yang meningkatkan program kesukarelawan di kalangan kaki tangan balas negara untuk meningkatkan proses penyampaian maklumat, mana kita akan melibatkan menggunakan kaedah kesukarelaan, yang mana program pemantauan kesukarelawan dan kolaborasi strategik bersama NGO dan IPT dalam program pemantapan. Di situ kita akan laksanakan sebanyak 10 program berkolaborasi untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2024, yang mana tindakan-tindakan tersebut akan dijalankan secara strategik oleh ketua-ketua jabatan. Jadi sekian daripada saya bagi pembentangan plus strategik dan juga Anis Aswad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Sukri. Okey, seterusnya saya akan meneruskan rumusan di bahagian rumusan, iaitu di mana Balai Seni Bina Negara seharusnya menjadi kebanggaan nusa dan bangsa, namun dengan kerompongan yang ada tidak mewajarkan untuk mencapai objektif visi dan misi. Oleh itu, berdasarkan 3 teras organisasi keorganisasian persekitaran komunikasi dalaman analisa SWOT telah dijalankan, yang membawa kepada pembangunan telah strategik dalam menyusun aktiviti-aktiviti organisasi sepanjang 2002 sehingga 2024 agar dapat ditambah baik persekitaran dalaman dan luaran dalam ke arah mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan. Okey, sekian, terima kasih.